Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan untuk sesi pada kali ini, cikgu akan terangkan tentang bab 10 tingkatan 4 iaitu pemasyhuran kemerdekaan. Dan fokus kita pada hari ini ialah tentang 10.4 iaitu kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Jadi di sini kita akan lihatlah secara terperinci kesan kemerdekaan terhadap negara kita sama ada dalam aspek politik, ekonomi maupun sosial. So, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, jom bersama dengan cikgu. Mula-mula kita lihat dulu kesan kemerdekaan dalam aspek politik. Kesan kemerdekaan dalam aspek politik ni, kita dapat lihat dia kepada dua, iaitu satu di peringkat negara dan satu lagi peringkat antarabangsa. Kalau kesan di peringkat negara ni, kita boleh lihatlah kesan dalam pengamalan sistem raja berperlembagaan. Yang keduanya ialah tentang demokrasi berparlimen. Manakala yang ketiganya kesan di dalam pentadbiran negara, manakala yang keempatnya ialah cabaran kerajaan persekutuan. Okey, itu di peringkat negara. Okey, manakala kesan di peringkat antarabangsa pula, kita boleh lihat di mana kita selepas kita merdeka saja, negara kita ni mulalah memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa. Ini kita boleh lihatlah di mana kita mula memainkan peranan penting di dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan juga pertubuhan Commonwealth. So, di sini kita akan lihat antara kesan di peringkat antarabangsanya, kita akan lihat dalam aspek dasar luar kita, dan kita juga telah menganggotai Commonwealth, dan kita akan lihat dari segi pertahanan negara kita. Dan kemudiannya kita akan tengok kepada penyertaan Tanah Melayu dalam Blok Sterling. Kemudian kita juga telah diiktiraf sebagai ahli dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dan kita juga telah menyertai misi pengaman PBB. Maksudnya kita juga memberi sumbangan di situ. Jadi ini yang akan kita lihat dalam aspek politik. Okey, sekarang kita lihat dahulu kesan kemerdekaan terhadap negara kita, dan kita fokus dulu terhadap peringkat negara dahulu. Tadi cikgu dah bagi senarai iaitu pengamalan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, pentadbiran negara dan juga cabaran kerajaan persekutuan. Kesan tu yang menunjukkan kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Jadi kita pergi dengan lebih detail terhadap setiap kesan ini. Okey, yang pertama kita lihat dahulu pengamalan sistem raja berperlembagaan. Selepas kita merdeka, kita sebenarnya telah pun mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Bermaksud raja-raja kita sekarang ni berstatus raja berperlembagaan. Manakala yang di-Pertuan Agong telah dilantik menjadi ketua negara dengan bidang kuasa tertentu. Bila kita sebut saja tentang raja berperlembagaan ni, maksudnya kuasa raja ni masih lagi tertakluk di bawah perlembagaan persekutuan. Bermaksud perlembagaan ni merupakan undang-undang tertinggi. Raja pun berada di bawah perlembagaan juga. Jadi itu tentang pengamalan sistem raja berperlembagaan. Okey, kesan yang kedua ialah pengamalan demokrasi berparlimen, di mana selepas kita merdeka ni kita akan lihat rakyat dah mempunyai kuasa untuk memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Sebab tu kita demokrasi berparlimen. Kalau demokrasi berparlimen ni, demokrasi ni maksudnya rakyat ada kuasa untuk pilih kerajaan dan juga untuk pilih wakil ataupun pemerintah yang akan memerintah negara tersebut. Jadi kuasa di tangan rakyat lah dalam kata yang lain. Selain daripada itu, pilihan raya juga memberi rakyat hak bersuara dan memilih wakil dalam menentukan hala tuju masa depan negara. Okey, jadi itu dalam demokrasi berparlimen. Tadi pengamalan sistem raja berperlembagaan. Yang keduanya demokrasi berparlimen. Okey, kita lihat pula yang ketiga iaitu pentadbiran negara. Okey, dalam pentadbiran negara kita, kesan daripada kemerdekaan yang kita dapat ni menyebabkan nanti kita akan dapat lihatlah di mana Tunku Abdul Rahman telah dilantik menjadi Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama. Dan beliau kemudiannya telah
mengekalkan ahli kabinet yang sedia ada, namun membuat sedikit perubahan dengan melantik Datuk Abdul Razak Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi itu mengekalkan ahli kabinet yang ada, cuma membuat sedikit perubahan di mana Timbalan Perdana Menteri disandang oleh Datuk Abdul Razak Husin. Dan buat pertama kalinya sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu ni telah pun mempunyai jawatan Menteri Luar. Dan jawatan Menteri Luar ni kalau kita lihat, ini adalah sebagai tandalah kebebasan negara dalam menjalankan dasar luar. Dan jawatan ni telah disandang sendiri oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, itu dalam aspek pentadbiran negara. Okey, kita lihat pula kesan dalam melihat cabaran kerajaan persekutuan. Cabaran kerajaan persekutuan adalah dengan menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan. Ini dapat dilihatlah dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Okey, jadi di sini dalam kata yang lain, rakyat tempatan dah mula memegang jawatan-jawatan yang sebelum ni dipegang oleh pegawai Eropah. Dan Tunku Abdul Rahman sendiri bersama-sama dengan Datuk Abdul Razak Husin sebenarnya telah memberi komitmen yang sangat tinggi dalam melaksanakan penggantian ini yang dibuat secara berperingkat. Jadi ini kalau kita lihat kesan kemerdekaan terhadap negara kita di peringkat negara, iaitu yang pertamanya cikgu ulang balik pengamalan sistem raja berperlembagaan, yang keduanya dalam demokrasi berparlimen, yang ketiga dalam pentadbiran negara dan yang keempat cabaran kerajaan persekutuan itu sendiri. Jadi kita lihat pula kesan kemerdekaan terhadap negara kita di peringkat antarabangsa, masih lagi dalam aspek politik. Dalam peringkat antarabangsa ni, kita boleh lihat yang pertama dahulu ialah dasar luar, di mana di sini kerajaan telah memberikan perhatian dalam mengukuhkan kementerian luar. Pada tahun 1957, kumpulan pegawai pertama telah dihantar ke Britain untuk mendapatkan latihan. Antaranya ialah Tan Sri Muhammad Ghazali Syafiee dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman yang pernah menjadi Menteri Luar. Dan negara kita juga telah menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar seperti dengan negara jiran kita macam Indonesia, kemudian negara-negara Asia yang lain macam di India. Selain daripada tu, kita juga mempunyai hubungan luar dengan Australia, dengan New Zealand, Mesir dan juga Jepun. Itu antara negara-negara yang kita telah jalinkan hubungan luar dengan negara tersebut. Okey, itu tentang dasar luar. So kita tengok pula kesan kemerdekaan terhadap negara kita apabila kita mula menganggotai Commonwealth. Commonwealth ni merupakan pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara yang pernah dijajah oleh Britain. Jadi negara kita pernah dijajah oleh British, oleh Britain. Oleh sebab tu, kita pun selepas kita merdeka, kita menganggotai Commonwealth. Dengan kita menganggotai Commonwealth ni, secara tidak langsung kita dapat merapatkan hubungan sosioekonomi dengan negara ahli. Dan melalui Commonwealth juga sebenarnya, ia telah menjadi medan kepada negara kita untuk mempamerkan komitmen terhadap isu-isu yang dihadapi oleh negara anggota. Kita lihat pula kesan kemerdekaan terhadap negara kita yang ketiga, iaitu pertahanan negara. Okey, bila kita sentuh mengenai pertahanan negara ni, sebelum merdeka sebenarnya kita ni banyak mendapat kerjasama pertahanan daripada Britain, Australia dan juga New Zealand. Sebab masalah yang kita hadapi pada waktu ni ialah ancaman komunis. Oleh sebab itulah kita mempunyai kerjasama pertahanan dengan Britain, Australia dan juga New Zealand ni untuk menangani ancaman komunis pada waktu tersebut. Dan selepas kita merdeka juga, kita dapat lihat ancaman komunis masih lagi berlaku sebab kalau kita lihat negara kita pada waktu ni sedang lagi berada dalam keadaan darurat disebabkan oleh komunis.
Jadi, selepas merdeka, kita juga telah mempunyai hubungan yang baik dengan Britain dan juga dengan negara Commonwealth. Malah, kita juga telah memeterai perjanjian pertahanan dengan British di mana perjanjian tersebut kita kenali dia sebagai AMDA, iaitu Anglo-Malayan Defence Agreement. Perjanjian pertahanan ni dimeterai disebabkanlah untuk menjaga pertahanan negara kita. Dan British pada waktu yang sama sebenarnya pada waktu ni, kenapa British pun membantu negara kita pada waktu ni disebabkan oleh banyak lagi pelaburan-pelaburan British yang masih berada di dalam negara kita. Jadi kalau negara kita kucak-kacir bermaksud pelaburan dia juga akan terjejas. Oleh sebab tu kita lihat British turut membantu kita lah dalam menangani ancaman komunis dan secara tidak langsung akan dapat menguatkan pertahanan negara kita. Okey, kemudian yang keempatnya ialah penyertaan dalam blok sterling. Selepas kita merdeka sahaja, kita telah menggunakan pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa. Kedudukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi, iaitu kalau kita lihatlah Tanah Melayu pada waktu ni adalah pengeluar utama getah dan juga biji timah yang mendapat permintaan tinggi di pasaran dunia. Secara tidak langsung, kedudukan kita yang berpendapatan tinggi ini telah menguatkan kedudukan mata wang pound sterling. Dan kedudukan ekonomi Persekutuan Tanah Melayu ni kukuh dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth, turut juga telah mengukuhkan kedudukan ekonomi ahli-ahlinya. Jadi itu kesan dia yang keempat, iaitu penyertaan kita dalam blok sterling. Manakala kesan yang kelima ialah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi bila kita merdeka saja, kita pun memohonlah untuk menjadi ahli dalam PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kita kenali dia juga sebagai PBB. Dan kita telah menjadi ahli PBB pada 17 September 1957 dan menjadi negara anggota PBB yang ke-82. Bila kita menjadi negara anggota PBB saja, maka bendera kita, bendera Persekutuan Tanah Melayu ni dikibarkan dalam upacara rasmi di Ibu Pejabat PBB di New York pada 15 Oktober 1957. Dan bila kita jadi anggota PBB ni, so kita menjunjunglah prinsip PBB ni untuk melindungi hak asasi manusia. Bermaksudnya kita akan menjaga keamanan dunia. Yang terakhir sekali, yang keenam, iaitu misi pengaman PBB, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dalam misi pengaman PBB ni, kita telah terlibat dalam misi pengaman PBB di Kongo. Maksudnya kita hantar pasukan tentera kita untuk berkhidmat di bawah panji PBB di Kongo. Dan pemilihan ni menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan PBB lah kepada negara baharu macam kita ni dalam menguruskan konflik antarabangsa. Jadi itu mengenai kesan kemerdekaan terhadap negara kita di peringkat antarabangsa dalam aspek politik. Jadi itu kesan kemerdekaan terhadap negara kita dalam aspek politik, dan yang kita lihat sekarang ni adalah dalam peringkat antarabangsa. Jadi so kita sekarang kita dah lihat kesan terhadap politik, iaitu satu di peringkat negara dan yang kedua di peringkat antarabangsa. Jom kita lihat pula kesan kemerdekaan terhadap negara kita dalam ekonomi. Selepas kita merdeka, kerajaan telah melakukanlah berbagai cara untuk membangunkan ekonomi negara. Jadi kita lihat di sini di mana bila kita merdeka je kita dah pun ada rancangan Melaya Pertama. Rancangan Melaya Pertama ni merupakan rancangan jangka panjang 5 tahun. Iaitu bila kita sebut rancangan Melaya Pertama ni ialah dari bermula pada tahun 1956 hingga 1960. Rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan tumpuannya lebih kepada sektor luar bandar. Selain daripada itu, kerajaan telah memperbagaikan keluaran pertanian. So, kita tidak lagi bergantung kepada getah. Dalam masa yang sama sebenarnya, ia akan dapat menambahkan peluang pekerjaan. Jika penduduk mempunyai pekerjaan, maka ini akan dapat mengurangkan kadar kemiskinan
penduduk. Jadi itu dalam rancangan Malaya pertama pada tahun 1956 hingga 1960. Kemudian kita lihat pula kepada Felda. Okey, kesan kemerdekaan terhadap negara kita dengan adanya penubuhan Felda iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Felda ni ditubuhkan pada tahun 1956 di mana ia bertujuan untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan penempatan semula masyarakat ataupun penduduk. Keluarga dari kawasan luar bandar yang biasanya adalah mereka yang hidup dalam kesusahan iaitu dalam kemiskinan telah dipindahkan ke rancangan Felda untuk menanam getah ataupun kelapa sawit. Jadi pekerjaan telah disediakan di situ dan kawasan dan kemudahan perumahan dan juga kemudahan asas juga disediakan kepada peneroka tersebut. Jadi secara tidak langsung dengan adanya Felda telah dapat meningkatkan taraf hidup penduduk, terutamanya penduduk kawasan luar bandar. Dan yang ketiganya, kesan yang ketiga, kita lihat dalam institusi kewangan tempatan. Okey, di sini kita lihat mula ditubuhkan Malay National Bank iaitu Bank Kebangsaan Melayu yang merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu telah ditubuhkan di Kelang Street, Kuala Lumpur oleh Ma'ruf Zakaria. Okey, ini untuk orang Melayu bank orang Melayu iaitu Malay National Bank. Dan bank negara mula beroperasi pada 26 Januari 1959 di mana bank negara ni akan menyediakan persekitaran kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara. Dan Kuwait Bank juga telah ditubuhkan pada tahun 1913 di Kuala Lumpur. Okey, itu tentang institusi kewangan. Kita lihat lagi kesan yang keempat iaitu pembangunan luar bandar. Kesan kemerdekaan dalam ekonomi ni kita lihat di mana Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah diwujudkan pada 17 November 1959. So sekarang kita ada Kementerian Pembangunan Luar Bandar di mana Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni bertanggungjawablah untuk membangunkan infrastruktur sosial dan juga ekonomi luar bandar. Malah, Majlis Pembangunan Luar Bandar juga telah ditubuhkan di peringkat negeri dan juga daerah. Untuk apa? Untuk Majlis Perbandaran Luar Bandar ni adalah untuk merancang dan menyelaras pelaksanaan projek pembangunan dan keutamaan akan diberi kepada penyediaan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar. Jadi ini kesan terhadap pembangunan luar bandar selepas kita merdeka. Kemudian yang akhir sekali kita tengok rancangan buku merah. Rancangan buku merah ni telah dilancarkan pada 25 Januari 1961. Dan buku merah ni dia mengandungi projek yang berkaitan dengan kemudahan asas iaitu macam jalan raya, jambatan, surau, bekalan air maupun bekalan elektrik. Pemantauan dan maklum balas adalah berdasarkan rekod yang terdapat dalam buku merah. Dan buku merah ni diletakkan di dalam bilik gerakan kemajuan negara pada peringkat daerah, negeri dan juga pusat. Okey, jadi itu kesan kemerdekaan terhadap negara kita dalam aspek ekonomi iaitu kalau kita lihat balik, yang pertamanya ialah tentang rancangan Malaya yang pertama. Kemudian kita pergi kepada Felda iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Kemudian kesan yang ketiga kita akan lihat dalam institusi kewangan tempatan, manakala kesan yang keempat ialah pembangunan kawasan luar bandar dan yang akhir sekali yang kelima ialah rancangan buku merah. So kita lihat pula kesan dalam sosial. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita dalam aspek sosial kita boleh lihatlah dalam pendidikan, lepas tu dengan adanya penubuhan DBP iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, adanya Jabatan Penerangan, adanya kemudahan asas dan juga kesihatan. So kita pergi satu persatu. Yang pertama kita lihat dahulu tentang pendidikan. Kita tahu pendidikan ni memang akan menjadi wadah lah untuk membina bangsa yang bersatu melalui pendidikan ni. Untuk menjadikan ataupun untuk membina bangsa yang bersatu ni, Penyata Rahman Talib telah dikeluarkan bagi mengkaji semula
Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Dan penyata ini kemudiannya telah memberi penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Jadi ini di mana kesan kemerdekaan terhadap negara kita dalam aspek sosial ni kita lihat dalam bidang pendidikan, di mana menjadikan pendidikan ni sebagai wadah lah untuk membina masyarakat yang bersatu padu. Dan yang keduanya ialah penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP. Kedudukan bahasa Melayu ni semakin kukuh apabila adanya di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Fasal 1 Perkara 152. Okey, dengan adanya Fasal 1 Perkara 152 ni sebenarnya telah menetapkan bahawa bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Dan DBP ataupun Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor sebagai jabatan yang berada di bawah Kementerian Pelajaran. Okey, itu tentang penubuhan DBP. Kemudian kita lihat pula tentang Jabatan Penerangan. Kesan kemerdekaan ni dalam aspek sosial ni membawa kepada penubuhan Jabatan Penerangan. Jabatan Penerangan ni bertujuan adalah untuk menyampaikan maklumat tentang peristiwa dalam dan luar negara. Malah, Jabatan Penerangan ni telah menjadi lidah rasmi kerajaan. Dan Jabatan Penerangan juga menerangkan kepada rakyat tentang falsafah, tentang dasar kerajaan, tentang wawasan negara, terutamanya menjelang kemerdekaan pada tahun-tahun awal negara merdeka. Jadi ini penting untuk Jabatan Penerangan ni supaya apa? Supaya rakyat akan lebih faham mengenai apa dasar yang kerajaan nak jalankan. Terutamanya masa awal-awal kita baru sahaja merdeka. Okey, itu tentang Jabatan Penerangan. So, kita lihat pula kesan sosial yang lain, iaitu kesihatan. Pusat kesihatan dan hospital telah ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Jadi, pada tahun 1957, sudah pun terdapat 65 buah hospital di Tanah Melayu. Malah, Kementerian Kesihatan telah memainkan peranan yang sangat penting lah, di mana mereka ni telah memainkan peranan dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat. Okey, itu tentang kesihatan. Dan yang akhir sekali, kesan sosial yang akhir sekali ialah kemudahan asas. Kemudahan asas ni kita lihat dengan penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur telah diberi perhatian oleh kerajaan. Dan di sini, kemudahan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan. Ini bagi menjamin keselesaan dan juga kesihatan penduduk tempatan. Dan selain daripada itu, kita boleh lihat juga di mana dengan adanya kemudahan asas ni secara tidak langsung telah membantu usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan dapat merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar. Jadi itu kesan kemerdekaan terhadap negara kita, terutamanya dalam aspek sosial, iaitu cikgu ulang balik dalam bidang pendidikan. Yang keduanya ialah dengan penubuhan DBP, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang ketiganya Jabatan Penerangan, yang keempatnya kesihatan, dan yang kelimanya adalah kemudahan asas. Di awal kemerdekaan negara kita, ini merupakan tempoh penting kepada negara kita disebabkan kita baru sahaja mentadbir negara kita sendiri. Oleh sebab tu, kita ni sebagai rakyat Malaysia ni kan, sebagai generasi yang kita kata generasi moden pada hari ini, kita patut berbangga dengan sejarah negara kita sebelum ini. Jadi kita sebagai generasi pada hari ini sepatutnya kita bersyukurlah sebab kita sudah berlahir di dalam negara yang merdeka. Jadi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemimpin kita dahulu patut kita contohi dan patut kita hargai usaha mereka. Oleh itu, peranan yang perlu kita mainkan, kita mestilah mempertahankan kemerdekaan negara kita yang sedia ada ini. Malah, kita juga adalah berperanan untuk memajukan negara kita. Jadi, ini yang dapat cikgu kongsikan bersama kamu untuk tajuk pada sesi kali ini, iaitu dalam 8.4 kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan
doakan dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So, sekian dahulu daripada cikgu. Berjumpa cikgu dalam sesi yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.